Right? So kita pergi kepada proses pemulihan. Dah bersih, bila dah detox, bila dah bersih, barulah kita boleh pulihkan. So itu konsep yang sebenarnya. Sebab tu kadang-kadang bila you all berhadapan dengan pesakit diabetes, sebenarnya kalau saya mudah saya akan turn orang untuk beli Nutrell sekali. Okay, kalau you faham macam mana explain lah. Kan? Bila dah bersih, of course, okay, barulah kita boleh buat pemulihan. Kalau kita masuk rumah yang kotor, boleh tak kita nak bubuh perabot-perabot yang cantik nak pulih? Kan? Tak boleh, mesti bersih dulu. Right. So macam mana kita nak pulih? So ini konsepnya, saya menggunakan apa yang dipanggil sebagai Vitex. Okay, page ni you all kena hafal, sebab ini adalah kesan dia. Maksudnya kombinasi kuasa nutrisi daripada 12 jenis buah-buahan dan tumbuhan yang menggunakan kuasa phytonutrients. Itu kelakar sikit. Okey, right. Yang ada kesan telomerase activator, antioksidan, anti radang, melancarkan darah, faktor penuaan sel dan berbagai-nya untuk menyebabkan permasalahan kronik. Okey, yang ini kalau saya tekankan memang satu hari. Okay, saya akan cuba ringkaskan. First, you all kena faham apa dia telomerase activator. Okay, saya rasa you all lah banyak yang dah tahu kan. Okay. So, untuk pemulihan dalaman. Okay, telomerase activator datangnya daripada satu scientific discovery yang memenang Nobel Prize winner tahun 2009. Okay, itu ayat yang kena hafal. Okay, yang mana telomere shortening ini adalah proses yang menyebabkan sel bukan sahaja sakit, menjadi kanser dan juga menjadi tua. Right. So sekarang nak kena faham apa dia telomere, apa dia telomerase, apa dia telomere shortening, apa dia telomere activator. Okay, first kali sebut kena betul, bukan telomere tapi telomere. Okay, right. So masing-masing dah pernah tengok sel lebih kurang lah. Sel macam-macam bentuk sebenarnya. Ni saya anggapkan sel tu bulat. Dalam sel tengah-tengah dia ada nukleus. Okay, faham kat situ? Okay, dalam nukleus ada kromosom. Siapa tahu dalam manusia ada berapa pasang kromosom? Lupa. Ada 23 pasang ataupun 46 kaki. Okay, so ini satu pasang mana? Dalam kromosom ini ada DNA dalam bentuk apa? Helix. Okay, double helix, sebab dia ada dua. Helix ni bentuknya pusing-pusing macam ni lah. Okay, dalam helix ni ada jin kita ataupun zat-zat kita. Jin tu kat mana? Mungkin ini jin anda hidung mancung contohnya. Hidung mancung lah kalau ada benda ni. Ya, contoh. Right? Okay, so ini adalah sel. Faham kat sini? Faham? Okay. Di hujung ni ataupun ke hujung ni, ini adalah apa yang dipanggil sebagai telomere. Yang merah. Okay, jelas? Jelas kan? Jelas Telomere adalah penghujung kepada kromosom ataupun penghujung kepada DNA helix anda. Okey, right. Kita tahu sel kita, ada saintis yang menunjukkan bahawa seumur hidup kita dah bertukar ganti sebanyak 7 kali ganda. 7 kali, bukan 7 kali ganda, 7 kali. Anggaran. Sebab apa? Setiap sel dalam badan kita, dia ada tempoh penukaran. Dia hidup, mati, tukar balik. Hidup, mati, tukar balik. Macam ni lah. Macam apa? Ular kan dia berganti dia punya kulit luar kan. Kita pun sama. In fact semua sel kita. Sebab tu kita punya sel darah merah, umur sel darah merah kita 120 hari contohnya.
Umur sel kulit kita 6 minggu contohnya. Umur rambut kita, sel rambut kita 6 bulan contohnya. Umur pankreas, sel pankreas satu-satu tu lebih kurang setahun sebelum diganti baru. Okey, ada juga sel-sel yang lebih lama, 20 tahun, contoh sel tulang dan sebagainya. Okey, right. So, anggaran semua ini, kitaran dia seumur hidup kita lebih kurang 7 kali kita berubah. Badan kita ni berubah. So, setiap kali dia berubah bergantung kepada faktor tertentu, telomere ni menjadi pendek. Nampak? Dia, ini sel bila sebelum dia berubah, dia akan pecah dua. Yang lama mati, yang baru hidup. Kan? Right. Tapi setiap kali dia berubah tu, okay, problem dia punya telomere makin lama makin pendek, makin pendek, lama-lama pupus terus. Okay. Apabila pupus, apa yang berlaku? Anggapkan ini telomere biru ni, telomere penutup ni. Bila penutup ni dah pupus, bahan-bahan genetik dalam sel anda boleh tumpah. Okay? Dia boleh bersepah dalam sel anda. Bila dia bersepah, memang tak jadi sel dah lah. So, dia boleh terurai. So, apabila terurai, maka dia sama ada akan lemah kalau terurainya teruk sangat, ataupun macam tali kasut je lah, bila hujung dia dah habis, kan, dia terurai lah kan. Contoh, kalau lemah, dia jadi penyakit. Kalau mati, dia akan jadi penuaan matang. Kalau dia berubah bentuk, dia akan jadi kanser. Ini salah satu punya kanser. Okey, boleh. Ini proses yang menang Nobel Prize tau. Anda faham ni, Kiana ni hebat setahap Profesor Nobel Prize tau. Kalau boleh faham ni. Okey, right. Setiap daripada kita boleh check. Ini yang orang kata kita punya biologi, punya umur biologi kita dan umur kronologi kita, ataupun umur ikut tahun. Satu lagi, kalau kita cek telomere ni, kita tahu umur kita sebenarnya berapa mengikut dalaman, nak cerita macam mana. Setengah orang dia nampak muda, tapi dalam dia, ya Allah, dah 70 tahun. Macam itulah lebih kurang. Right. So, apa dia telomerase? Tadi telomere, jangan pening dengan telomerase. Telomerase, saya pernah ajar, saya tahu. Bila ada ACE dekat belakang ni, ASE ni, selalunya benda ni enzim. Okay? Peptidase, amylase, lipase, semua tu enzim. Okay? Right. Telomerase adalah enzim yang dihasilkan yang boleh mengunci ataupun memanjangkan semula telomere. Oh, menarik. Sebab apa saya kata menarik? Dan telomerase activator ni adalah bahan yang mampu merangsang penghasilan telomerase. Okay. Bayangkan, kan, saya ambil lah contoh, ini sel pankreas kan. Dan sel pankreas ni dia punya telomere tu dah bersepah. Sebab dia dah lemah, dia dapat diabetes. Dia dah tak boleh keluarkan insulin. Contoh. Okay, right. Tapi bila kita bagi telomerase activator ni, daripada bersepah tu dia jadi cantik balik. So, bila cukup setahun, dia berubah, kan, jangka hayat dia setahun kan. Dia jadi sel yang sihat. So, di sini
letaknya kepentingan telomerase activator. Kenapa? Dia betul-betul sekarang boleh menyembuhkan penyakit. Kalau dulu kita nak sembuhkan penyakit, kita tak tahu. Tapi sekarang apabila sel yang sakit ini bila bercambah, dia jadi sel yang sehat semula, maka hilanglah penyakit. Sebab tu dia menang Nobel Prize. Sebab dia dah bagi satu pengharapan kepada doktor supaya bukan saja merawat pasien secara mengawal simptom, tetapi menyembuhkan penyakit mereka. Dan ada bahan-bahan semula jadi dalam dunia ni yang namanya telomerase activator, iaitu dia menggalakkan penghasilan enzim telomerase tadi. Dan antara yang telah dikaji adalah resveratrol, epigallocatechin gallate dan juga pycnogenol. Susah nak sebut? Susah. Okey, dengar saya sebut. Sebab nanti bila you all berbincang dengan pesakit prospek, jangan cerita benda lain. Kejut saya nanti. Okey, ini mudah saja. Resveratrol. Ya. Cuma sebut resveratrol. Epigallocatechin gallate. Pycnogenol. Okay, right. So ini, okay, dengar ni dulu. Yes. We are young. Cells efficiently replicate. As we age, things start to slow down. Let's go into the nucleus and locate the biological aging clock that is slowly killing us. Inside the nucleus are 23 pairs of chromosomes. At the ends of each chromosome are telomeres, like the plastic tips at the end of a shoelace. They act as end caps to protect our DNA. However, every time a cell divides, the chromosomes must also replicate, and these telomeres shorten. Eventually, they become so short that they can no longer protect the chromosomes. The cell ages and can no longer function properly. This telomere shortening is a root cause of aging. Vitex is absorbed through the cell membrane and activates an enzyme called telomerase. The telomerase enzyme travels to the end of the DNA strands, where it adds back DNA and lengthens shortened telomeres. Newly lengthened telomeres turn back the aging clock and enable cells to divide more times. The cells live longer and are rejuvenated to a younger phenotype. In other words, they become younger. Live a Okey. Faham? Boleh jelas lepas ni apa dia telomerase activator? Boleh? Okey, good. Right. So sekarang kita nak tahu kenapa telomere ni jadi pendek untuk setengah-setengah orang. Why? Kenapa setengah orang dia tak pendek, setengah orang pendek? So, faktor yang paling penting menyebabkan pemendekan telomere ini ialah stres. Okay. So, orang yang stres memang cepat mati. Okay. So, kita kena belajar macam mana nak handle stres. Dalam Islam kita dah diajar setiap hari kita solat. Kalau kita betul-betul khusyuk solat, memang dia sebenarnya anti-stres. Bila kita berdoa, waktu kita bersujud, kita serahkan semuanya kepada Allah, itu pun satu anti-stres. Bila kita bersyukur, itu pun satu anti-stres. Bila kita berzikir, itu pun satu anti-stres. Tiap-tiap hari kita kena buat, kan? Dapat pahala lagi, dah wajib lagi. Okay? Kalau kita praktis benda tu, insyaAllah, okay? Kita lebih hidup lama lah. Sebab tu dalam Islam, senyum tu dapat pahala. Sebab dia adalah satu perkara anti-stres. Orang tengok kita senyum pun happy, orang yang senyum tu pun happy. Betul tak? Cuba kalau suami balik, isteri muka kan. Suami yang dah stres macam ni, tengok muka isteri macam tu, aku nak pergi keluar balik lah. Contoh. Tapi sekarang dua-dua dah pergi kerja kan. So dua-dua kena happy. Jumpa je happy. Hi darling.
Kalau dekat Australia dia jumpa je, hi love. Oh, seronok dia panggil. Orang love saja. Right. So anyway, itu faktor pertama yang paling penting, yang sebenarnya kita boleh kawal. Stres. Kemudian kemurungan. Bila kita fikir banyak sangat, asyik, dia kenapa dapat bonus tinggi, dia kenapa boleh jual 52 kotak, dalam murung. Telomere makin pendek. So kita kena bersyukur, alhamdulillah aku boleh jual satu. Oh, langsung boleh jual. Tak lupa. Dia kena selalu syukur. Tapi yalah, syukur-syukur pun ambillah tindakan. Saya jual satu yang kau daripada dulu sampai sudah. Okay, right. Kemudian radical bypass, keradangan, trauma gaya hidup. Ini saya akan ceritakan. Ini penting anda faham tak? Radang, semua orang faham tak benda radang? Biasa dengar tapi tak tahu apa dia. Betul tak? Okay. Jangan kita cerita. So akibat semua ni, inilah penyakit-penyakit yang ada dalam dunia. Okay. Right. So dalam dunia ni, Allah dah jadikan pokok tumbuhan. So kenapa pokok dan tumbuhan ini begitu berkesan? Saya tak tahu ada dalam ni ke tak, tapi saya cerita sajalah. Saya suka cerita benda ni. Banyak. Okay, right. So telomerase activator yang saya dah katakan tadi, apa dia? Siapa yang hafal? Apa tarian? Apa dia? Apa dia? Tahu. Apa dia? Namanya resveratrol, yes. Gallocatechin gallate pycnogenol. Okay, itu adalah antaranya. Okay, right. Problem yang saya tekan, yang Allah bagi, dia tak bagi direct. Dia bagi suruh kita fikir. Setiap daripada kita seorang ni ada 1.4 kilo otak untuk kita fikir. Okay, right. So resveratrol ni tak ada pada buah yang sedap ni. Dia ada pada kulit ataupun biji dia. Dua-dua benda yang kita tak makan. Tak rugi tu. Kalau pergi kat Jaya Grocer, dia jual anggur tak ada biji. Lagi tak dapat biji berbuat. Jadi. So di sini sebenarnya kita kena kunyah biji tu, barulah kita dapat khasiat resveratrol. Okay, right? Itu satu. Kemudian kita ada teh hijau. Teh hijau ni datang daripada daun. Jarang-jarang kita makan daun, tapi teh ialah daripada daun. Sebab tu orang di Jepun tengok hidup berapa lama. Octogenarian semuanya, kan? Semua yang jenis steady je dia orang. Okay. Kulit pokok pine, siapa yang makan? Tak ada siapa. Sebab tu di sini suplemen ini, function dia ialah untuk memudahkan orang makan. Saya tak nak tengok nanti ada sepanjang pergi jumpa pokok pine, dia pergi budak aja tu kan. Okay, right. Tapi itu khasiat dia. Sebab tu kita perlukan kadang-kadang dalam bentuk suplemen. Sebab tu kadang-kadang orang kata suplemen ni tak payah makan, saya kurang bersetuju. Dia memudahkan kaedah kita mengamalkan bahan-bahan semula jadi yang kadang-kadang dalam bentuk yang kita payah nak makan. Kan? Okay, right. Itu nombor satu. Nombor dua adalah antioksidan. Orang-orang baru, saya tanya orang lama saya boleh panggil ke depan dah. Kaedah saya kalau cerita tentang antioksidan dia dah makin lah kan. Daripada dulu sampai sekarang kan. Seberapa ratus kali dah dengar detail benda ni. Okey, siapa tahu antioksidan apa dia? Yang depan-depan. Sebab kita biasa dengan antioksidan ni kan. Tapi kita tahu tak apa benda antioksidan? Kabur. Okey, so dalam Vitex ini dia ada gabungan antioksidan yang handal. Okay, right. So kita tahu satu, sebelum kita antioksidan kita kena cerita free radicals dulu. Radical bypass, biasa dengar kan? Radical bypass?
Yes. Apa dia radikal bebas? Asap lagi. Inilah. Okay. Right. Saya cuba cerita sekejap supaya anda faham. Sebab benda ni konsep yang penting dalam suplemen. Semua suplemen akan cerita tentang antioksidan. But what is antioksidan actually? Right. Tengok betul-betul zarah yang terhalus dalam badan kita namanya apa dah? Atom. Atom campur atom jadi molekul. Kan? Saya lukis atom supaya anda mudah faham. Dia bulat-bulat itu. Atom sama juga macam bumi, dia ada kutub dia. Kutub utara dan selatan, tapi dia tak ada dalam utara selatan, dia ada positif, dia ada negatif. Kan? Okay, faham guys tu? Right. Disebabkan oleh proses tertentu, apabila atom ataupun molekul tersebut hilang satu kutub, namanya radikal bebas. Okay? Radikal bebas adalah molekul ataupun atom yang kehilangan charge ataupun elektron ataupun proton dia. Okay? Simple as that. Why? Because pengaruh tu. Dan juga cahaya matahari disebabkan oleh penghasilan tenaga. Setiap penghasilan tenaga akan menghasilkan radikal bebas. So, inilah radikal bebas. Okay, right. So, sekarang tengok betul. Apabila kutub selatan contohnya hilang, apa jadi? Dunia akan berputar-putar. Ini selalu saya bagi ayatnya. Kawan ni, bila dia hilang satu kutub, dia akan berpusing-pusing. Dia akan jadi gila. Dia tak stabil lah. Dia pusing-pusing. So, dia nak stabilkan badan dia. So, bayangkan, ini atom Saya akan lukis sel. Sel ni terdiri daripada atom-atom halus. Contoh secara skematik lah ya. Dan atom-atom halus ni semua ada charge. Positif, negatif, positif, negatif, positif, negatif. Okay. So, bila dia jadi gila, dia nak rawat diri dia. Sebab tu dia akan curi charge daripada yang sihat. So, dia curi dari kawan ni. Dia dah sihat, kawan ni gila. Kan? Bila kawan ni gila, dia curi pula. Dia punya. Dia curi kawan ni. Kawan ni pula gila. Dia curi dan curi dan curi. Dan proses mencuri dan mencuri ini menyebabkan sel tu jadi lemah. Atom tu jadi lemah. Last-last sel tu jadi lemah. Apa yang saya nak cakap, okay, badan kita bukan terdedah kepada satu radikal bebas. Dan kalau sekali radikal bebas serang, dia serang dalam jumlah berjuta-juta. Maksudnya sekali dia redah kau ni, ganap terus. Tak sempat je nak curi-curi dah. Habis semua dia curi. Okay, kering tu kan. Itu dia pengaruh radikal bebas. Okay, faham? Faham? Okay, right. So, apa dia antioksidan? Ini istilah paling mudah. Antioksidan adalah atom ataupun molekul yang mempunyai banyak charge. Okay, right. So, bila free radicals jumpa dengan antioksidan, antioksidan ini dia sedekah satu charge, hilang satu. Dia ada pengaruh tak? Tak kan? Dia tak kacau kawan ni kan? Tapi kawan ni dah neutral. So dia tak kacau lagi orang tu. So secara tak langsung, ini adalah konsep sedekah. Orang kaya sedekah pada orang miskin. Kan? Konsep sedekah tu sampai kepada zarah kita pun ada. Kan? Itulah antioksidan. Okay? Right. So bila kita yang ni sedekah kepada sini, apa yang dia akan dapat ialah kesihatan satu badan. So dia akan hidup lebih lama. Dia tak sedekah, kalau ni mati, dia pun mati.
Okay, so faham free radicals dengan antioxidant. Right. Kalau dah faham, saya nak ceritakan sebenarnya macam saya katakan, badan kita terdedah kepada jumlah yang banyak free radicals setiap masa. Termasuklah Wi-Fi. Okay, right. So, bila jadi macam tu, apa yang akan berlaku? Akan berlaku proses oksidasi. Dan proses oksidasi ini, bahasa Malaysianya nama karat. Okay. Dan apa yang berlaku pada paku yang berkarat? Dia jadi reput dan rapuh. Sama juga apa yang berlaku dalam organ dalam badan kita. Kalau kita terdedah kepada terlalu banyak proses oksidasi disebabkan oleh free radicals tadi, maka badan kita pun akan berkarat. Sendi berkarat, organ berkarat. Lama-lama dia akan jadi proses kemerosotan diri. Mak Saleh panggil degenerative diseases. Degenerate, kemerosotan, disebabkan oleh free radicals tadi. Okay, right. Itu cerita free radicals and antioxidant. Fine. So sekarang free radicals ini, antioxidant ini pun banyak jenis. Ada yang larut air, ada yang tak larut air, ada yang boleh tembus otak, ada yang tak boleh tembus otak, ada yang boleh bertindak di bahagian luar sel saja, ada yang boleh bertindak di tengah-tengah sel, ada yang boleh bertindak dalam sel. Banyak jenis. Sebab tu kita harus makan gabungan antioksidan macam-macam. Sebab tu kalau anda biasa dengar orang yang orang kata health guru ni, dia akan suruh makanlah sayur berwarna-warni, setiap hari tukar warna. Semua ini bersifat antioksidan yang lain. Contohnya antioksidan ada dalam bentuk larut air, ada bentuk enzim, contohnya coenzyme Q10, ada bentuk larut air, contohnya vitamin C, larut lemak, contohnya vitamin E, yang bipolar, contohnya macam astaxanthin. Banyak jenis. Okay, right. So kita fikirkan apa yang doktor-doktor luar sana katakan. Doktor luar sana dia kata, okay, anda makan vitamin sebenarnya adalah sia-sia. Anda cuma menghasilkan air kencing yang mahal. Ayat translation dia lah kan, sebab vitamin yang lebih daripada air kencing kan. Kan kita makan vitamin B, air kencing jadi kuning kan, mahal lah tu. Right. Okay, itu pandangan doktor. Saya setuju. Andainya anda makan pemakanan yang sihat dan anda adalah orang muda. Sebab bila anda muda, anda ada perlindungan daripada antioksidan yang dihasilkan secara semula jadi oleh badan. Namanya SOD ataupun superoxide dismutase, catalase, glutathione. Ini semua ada dalam badan kita kalau muda. Tapi kalau muda, stres ke, banyak terdedah berasap ke wifi pun sama juga, sakit juga. So, tapi kalau muda yang menjadi gaya hidup sihat, memang tak payah makan vitamin. Tapi dalam dunia ni, siapa yang jalani gaya hidup sihat? Saya pun saya tahu, tidur je ni, lepas tu laptop, berapa lama puas kita nak tegur dah kan, iPad yang kecil. Penat dah tengok, aku dulu main gasing je. Okay, right. Problem dia ialah apabila anda capai berusia, anda punya antioksidan semula jadi dalam badan semakin menurun. Ini dia, nampak? Saya ambil contoh glutathione. Ini antioksidan semula jadi dalam badan dia menurun. Dan apabila anda punya free radical semakin bertambah, sampai satu tahap free radical lebih tinggi daripada anda punya antioksidan. Bila sampai tahap macam ni, namanya oxidative stress. Biasa dengar stres oksidatif. Anda baca artikel-artikel ilmiah adalah tulis oxidative stress. Benda ni, stres oksidatif, tak faham.
Sebenarnya oxidative stress adalah apabila badan anda dah tak boleh handle free radicals yang ada. Itu je. Simple. And you need it from outside. How? You kena makan sayur dan buah 9 cawan sehari. Siapa yang makan 9 cawan sayur dan buah sehari? Angkat tangan. Okay, dan sepatutnya berkala-kala. Dia kena ubah ni. So, tak ada juga. Okay, right. So, sebab itu, untuk mempermudahkan keadaan, kita ada suplemen. Bagi saya, suplemen wajib untuk orang yang dah berusia. Untuk orang muda, bagus diamalkan dari sekarang. Sekarang anda makan mungkin tak nampak sangat kesan dia. Yang nampak kesannya bila dah berusia lanjut nanti. Okay, right, faham? Inilah stress oxidatif. Okay, yang saya cakapkan tadi. Maksudnya apabila sel-sel kita dikerumuni oleh free radicals, badan kita dah tak larat lagi nak lawan dengan kita punya antioksidan semuanya jadi, maka dia akan musnah. Dan nampak lebih daripada 200 jenis penyakit disebabkan oleh oxidative stress ini. Okay, right. Ini saya nak cerita. Ini kena dengar, ini kena faham. Kenapa, apa itu lipid peroxidation? Dan kenapa alam tumbuhan haiwan ini memiliki kuasa penyembuhan? Saya jelaskan ini dulu. Okay, apa yang anda nampak? Ikan. Dan apa? Okey. Ini adalah ikan salmon. Ikan salmon di laut bentuknya macam ni. Ikan salmon ketika dia nak bertelur, bentuk dia macam ni. Kenapa? Why? Okay, right. Siapa ada pokok bunga kapas bunga kapas lah. Bunga apa? Yang bunga kertas kapas lah. Pokok bunga kertas. Ataupun pokok yang cantik-cantik. Kat rumah saya banyak pokok, tapi saya tak ingat. Tak ingat semua. Yang orang tanam kat kubur tu tau. Kemboja. Yang dekat Indonesia, Bali-Bali tu. Putih, pink, kuning dan semua. Kemboja. Okey, macam mana nak buat kemboja ni keluar bunga? Buang daun. Lagi? Macam mana nak buat bunga kertas tu keluar bunga? Jangan buang air. Yes, streskan dia. Bila streskan dia, dia akan keluarkan tindakan dia. Kenapa dia keluarkan bunga? Supaya pendemungan berlaku, supaya kalau dia mati, kuang-kuang benih dia ada tinggal. Faham tak? Allah dah susun dah tu. Okey, right. Pernah bayang tak anda sebagai seorang satu pohon tumbuh macam ni, kan? Duduk bawah cahaya matahari, macam mana terik pun anda tak boleh buat apa. Pernah bayang tak? Cuba duduk macam ni. Duduk setahun macam ni, tegak je tu, bawah cahaya matahari. Cuba bayangkan apa cerita. Apa yang berlaku sebenarnya, mereka kena adjust, tapi anda tak nampak. Macam mana dia adjust? Pokok ni akan menghasilkan bahan-bahan semula jadi dalam badan dia, namanya polyphenols, saponin, tannins, flavonoids, apa benda untuk nak mengelakkan daripada cahaya matahari tadi. Baru cerita cahaya matahari, belum lagi asap. Gunung asap ada tak juga? Dia batuk-batuk ke tak ada kan? Dia tak ada boleh tutup hidung kan? Dia duduk yang tu. So dia kena hasilkan dalam badan pokok tu sendiri bahan-bahan yang boleh memprotek pokok tu daripada pencemaran-pencemaran ni, ultraviolet light, daripada pencemaran pesticide, daripada pencemaran ini. Dan ini semua kita namakan phytonutrition.
kita tumpang sebab dia dah hasil benda ni, kita makan benda tu lah. So, badan kita pun automatik akan diprotek terhadap cahaya matahari. Betul? Akan diprotek terhadap pencemaran tu. Inilah konsep kenapa alam tumbuhan dan haiwan memiliki kuasa penyembuhan. Okey, ikan ni bila duduk dalam laut dia happy je. Tapi bila dia nak bertelur, saya pun tak faham kenapa, tapi Allah dah jadikan dia kena bertelur kat sungai, dia kena merentas apa nama? Merentas arus kan. Bila merentas arus tu dia menghasilkan terlalu banyak tenaga. Tenaga menghasilkan apa? Free radicals. So badan dia kena adjust, dia kena hasilkan bahan yang melawan free radicals tadi, namanya astaxanthin. Inilah astaxanthin, sejenis pigmen semula jadi yang warnanya merah untuk melawan free radical. Kalau tidak, dia tak sampai tadi. Tengah jalan dah kojol kan. Satu. Sama juga macam Haematococcus pluvialis ni, sejenis algae hijau. Tapi apabila distreskan, dia akan menghasilkan astaxanthin juga. Sebab tu apabila kita gunakan Asariel, Asariel ni jadi saya katakan yang kita beli branded tu, nak menghasilkan Asariel ni, dia ambil algae hijau ni, dia letakkan dalam satu dom, dia tetapkan satu suhu, dia tetapkan tekanan dia, menghasilkan algae hijau yang akan menghasilkan astaxanthin secara optimum. Inilah Asariel yang kita pakai. Ini kalau teroptimum lah. Ini bergantung sebab dia dah tahu dah suhu berapa, tekanan berapa, nak supaya benda ni berubah menjadi merah. Right. So di sini kuasa alam tumbuhan, yang mana kita tumpang kuasa mereka, kita makan untuk protectkan diri kita daripada apa yang mereka telah protect diri mereka. Faham guys tu? So sekarang faham lah macam mana explain kenapa phytonutrition ini sangat-sangat berharga. Mereka dah bina sistem senjata melawan segala jenis rintangan, halangan, cabaran itu semua. Kita tumpang makan ni. Mana tak manusia ni? Okay. Right. So anda faham kes tu? Biasa dengar ni lipid peroxidation. Kalau tak biasa dah, saya malas nak cerita. Okay. Dia sebenarnya pengoksidasi lemak itu je. Kenapa penting sangat pengoksidasi lemak? Lemak ada kat mana? Of course. Okay. Lemak ada di setiap sel tubuh badan kita. Kenapa? Kerana setiap membran sel, membran ni membran dibuat daripada lemak ataupun kolesterol. Okey, tak ada lemak kita mati. Okey. Saya nak cerita ni sebab kadang-kadang anda mungkin terbaca ataupun saya terguna ayat lipid peroxidasi lipid tu, nanti apa kita nak cerita ni supaya anda faham. Okay. Lipid peroxidation ialah sebenarnya proses pengaratan lemak itu aja. Maksudnya pengaratan ni lah, ini semua hancur lah. Dia dah karat. Bila karat ni rasa dalam tu boleh hidup tak? Tak hidup lah. Itu dia. Okay. So anda faham apa dia lipid peroxidation. Dan satu lagi ialah lipid peroxidation apabila benda ini berlaku dalam darah, yang mana ini akan menjemput kerosakan dan keradangan kepada sel-sel saraf darah hingga menjemput penempekan kolesterol, kalsium dan sebagainya, menyebabkan penyumbatan sel darah. Okay. So lipid peroxidation akan menyebabkan sel mati dan penyumbatan sel darah. Itu saja. Okay. Right. So apa yang kita gunakan tadi? Algae hijau iaitu astaxanthin. Kita gunakan acai berry, bukan acai acai berry. Okay, yang ada anthocyanin dan flavonoids. Ini apa semua ni yang saya cakap tadi tu lah. Yang lawan-lawan matahari, lawan asap semua. Ini cuma nama je canggih-canggih sikit. Dan dia ada delima, nama pun canggih juga. Cuba cakap
Cik, saya nak minum jus puny collagen. Oh, kejut orang jual ada 5 kan. Dia guna double plate cake supaya kita susah nak ngapal. Itu je. Right. So ini adalah kombinasi. Malah saya katakan semua bahan dalam Vitex tu ada kesan oksidannya, ada kesan antioksidannya. Semua rumput ke tak rumput ke, daun ke apa benda yang keluar tu, semua ada khasiatnya. Cuma kita tak tahu dia benda. Yang kita tahu itulah yang kita guna dulu. Sebab orang semua duduk tegak, dia boleh bergerak tak boleh kan. Semua duduk tegak berhadapan dengan matahari, berhadapan dengan sejuknya, berhadapan dengan chemical macam-macam, kan? Okay? Right. Faham tak? So selain daripada itu, dalam Vitex juga ada bahan-bahan tertentu. Saya boleh jelaskan kenapa saya sebut, tapi itu mengambil masa sikit. Satu, kita tambah value. Sebenarnya semua bahan-bahan ini mempunyai pelbagai kesan. Cuma saya tak boleh tulis banyak sangat sebab nanti ada susah nak menghafal. Saya ambil satu-satu je. Okay? Contohnya berry biru, kesihatan mata. Dia ada cranberry untuk basmi E. coli, cegah UTI. Tahu tak ni? UTI ialah urinary tract infection. URTI maksudnya upper respiratory tract infection, maksudnya jangkitan kuman. E. coli ni Escherichia coli, sejenis kuman, kan? Escherichia coli ni apabila ada cranberry, dia tak boleh melekat dekat dinding sel, so dia tak boleh jangkiti sel. So cranberry is actually very good untuk mengelakkan urinary tract infection. Kalau anda wanita yang selalu kencing tak puas, yang jenis sikit-sikit atau tepih tu, itu tanda urinary tract infection. Minum jus cranberry banyak-banyak. Okay. Roselle, contohnya saya ambil sikit saja. Sebenarnya dia bagus untuk semua, tapi saya ambil dia kawal hypertension. Manggis, dia ada daripada zentun. Manggis khasiat ni kat mana? Kulit. Siapa makan kulit manggis? Tak. Right, so kesihatan kardiovaskular. Tomato dia ada lycopene, contohnya kesihatan prostat. Dan soursop ada anti-cancer untuk cegah kanser. Banyak lagi kesannya. Okey, saya nak cerita sikit tentang keradangan. Sebab saya selalu guna ayat radang. Ramai orang faham radang, bila tanya apa dia radang, dia tak tengok cakap, betul tak? Okay, right. So keradangan ini, kalau ikut istilah apa yang saya belajar, ya, dia datang daripada The Medicina Annodomini. Tahu tak apa AD yang BC semua AD? Biasa dengar? AD. Itu keluarlah Annodomini itu kan sebelum tarikh bisa dilahirkan. Okay, dia bagi 4 perkara. Bila ada keradangan ni, dia mesti ada kalor, dolor, rubor dengan tumor. Okay, ini bahasa Greeknya kan? Bahasa Latin, sorry. Okay, dikena ada panas, sakit, merah dan bengkak. Ini adalah tidak balas keradangan. Okay, right. Saya bagi contoh. Anda jalan, terpijak pin. Kan mula-mula jadi apa? Sakit. Kan? Bila sakit, anda punya sel darah putih, dia dah mengeluarkan signal dalam bentuk seperti cytokinin. Dia ada mengeluarkan signal-signal tertentu. Cytokinin, prostaglandin, interleukin, apa benda semua. Okay? Bila dia keluarkan signal ni, kita panggil chemical signal ni, dia akan membuatkan sel darah yang dekat ni, salur darah yang dekat ni tiba-tiba jadi kembang. Nampak? Daripada sini jadi kembang. Bila jadi kembang dan dia punya dinding salur darah jadi lebih poros, air akan mula keluar dan sel darah putih ni dah boleh keluar. Sebab tu dia dah jadi bengkak dan merah. Ini proses keradangan ni. Nampak? Okay, right. Dan sel darah putih bila keluar, dia akan telan
kuman-kuman yang masuk. Sehinggalah apabila luka anda sembuh, dia kecut balik dan dia bermasuk balik. Ini adalah keradangan. Faham? Right. This is keradangan acute. Acute maksudnya dia jadi dan tu. Tapi dalam badan kita ada, contohnya sel lemak. Sorry, ada pandang kat juga. You kata ada kat mana-mana. Okay. Setiap sel lemak kita setiap saat akan menghasilkan bahan yang namanya adipocytokainin. Adik-beradik inilah bahan yang memanggil keradangan. Panjang cerita ni kalau cerita. Sebab apa? Sel lemak ni dia akan sentiasa makan lemak sampai dia pecah, apoptosis, sampai bila dia pecah, dia perlu membuang benda-benda yang pecah tu. So dia kena panggil sel darah putih. So dia akan sentiasa menghasilkan adipocytokainin. Dan problem dia, adipocytokainin ni, lemak ni ada kat perut je kan? Satu badan. So satu badan kita akan menghasilkan bahan yang menjemput keradangan. So apa yang akan berlaku? Sebab dia dihasilkan setiap saat, sel darah putih kita setiap saat dia dah ready dengan tombak ni. Mana aku nak lawan ni? Mana aku nak lawan ni? Mana aku nak lawan ni? Dia dah ready dah. Dia ready dia berperang. Dia nak berperang. Dia ingat dia nak jumpa kuman. Dia cari, dia tak jumpa ke kuman ni mana? Kuman ni. Lah dia dah give up pegang tombak tu, dia lepas dia. Lepas kena kat mana? Kena dekat sel-sel sihat kita. Sebab tu chronic inflammation, keradangan kronik akan menjemput penyakit. Sebab badan anda sendiri yang melawan badan anda. Sel darah putih anda sendiri yang memanah sel-sel badan anda. Okey, faham? Lebih kurang. Saya tak faham dia. Sakitnya semua jenis penyakit. Maksudnya, tapi kena ingat, bukan orang gemuk saja. Okay? Ini sakit je lah. Cancer, arthritis, Alzheimer, neurological disease, autoimmune disease, cardiovascular disease, pulmonary disease, diabetes. Ini sikitnya, banyak lagi. 64 jenis penyakit tu. Okay? Right? So, ini disebabkan oleh chronic inflammation. So, ini yang saya cerita ni. Kenapa chronic inflammation menyebabkan diabetes, ayat baru. Obesity plus diabetes. Okay? Tapi saya tak nak cerita. Saya cerita lah ringkas yang saya ringkas tadi. Sebenarnya keradangan ni bahaya. Right? Okay. Walaupun anda tidak obes, tapi bagaimana macam ni? Semua ini mengeluarkan bahan-bahan keradangan. Banyak lagi list dia. Ini yang muat slide ni ya. So, rasa-rasalah kita ni terdedah kepada chronic inflammation tak? Every one of you. Even though for a few people dia memang lebih terdedah sebabkan habit dia makan gula banyak, dia tak exercise, macam-macam lah kan. Yang tu lah, even tak suka bergigi pun boleh menyebabkan keradangan tu. Sebab tu sunnah kan, bersugi. Nanti dah cerita dah macam mana nak elakkan keradangan. Very simple thing. Okay. So this is only a few list yang menyebabkan chronic inflammation. Sebab tu saya katakan, di luar sana 7/10 orang-orang yang nampak sihat sebenarnya berada dalam keadaan separuh sihat.
Sebab apa? Inilah dia yang kita tak nampak dan kita tak sedar pun kita buat. Okay? Right. Sebab tu kita perlukan, dan Allah dah turunkan, makanlah kamu kan. So kita ada, buah je dah bagi ke kita. Cuma dia suruh kita guna akal kan? Bukan pada isinya, tapi pada kulitnya. Siapa yang nak makan kulit? Sebab tu saya kata setengah-setengah orang kena makan bentuk suplemen kan. Mana? Ada tak siapa makan kulit manggis? Kan? Ini belum cerita tentang kulit durian lagi. Kena makan kulit durian. Kulit durian ada khasiat dia. Okay, right, tak apa. So, semua benda ni ada anti-inflammatory activity. Ini baru sikit je. Ini yang muat ni saya yang tulis. Ya? Banyak lagi dia punya kesan. Rosal contohnya, semua pun ada. Dia boleh inhibit hyperglycemia, hyperlipidemia, ni maksudnya gula tinggi, kolesterol tinggi, dan oxidative stress yang tadi, mengurangkan ketidakpekaan insulin. Semua itu dah ada kajian. Okay? Tomato contohnya exhibit anti-inflammatory activity. So, ini adalah ubat yang telah diturunkan secara semula jadi kepada manusia. Cuma macam mana kita pakai ubat tu, macam mana kita nak dapatkan ubat tu, macam mana kita nak gunakan ubat tu, itu otak kita kena fikir. Okay? Soursop contohnya, management of diabetes memang digunakan untuk management of diabetes and hypertension. Okay? Selain daripada anti-cancer tersebut, blueberry sama juga boleh mengurangkan masalah problem dengan lipid, dengan lemak. Okay? Antioksidan prevent insulin resistance in diabetic patient. Memang dah dibuktikan mereka ada kesan untuk sakit diabetes. Cranberry sama juga, mengurangkan C-reactive protein, glucose concentration. Semua ni ada kajian bahawa dia memang berkesan untuk penyakit-penyakit kronik. Cuma kadang-kadang kita tak terbuka dan tak melihat kajian-kajian yang telah dijalankan. Banyak sebenarnya. Ini saya letak satu sebenarnya. Banyak. Okay. Wujudlah Vitex. Okay. Right. So dia sebagai untuk suplemen antioksidan, okay, yang mempunyai kesan yang mana bukan saja boleh meningkatkan, mengatasi pemilikan telomere, okay, dia juga bagus sebagai antioksidan, gabungan antioksidan, dan memberi tenaga. Ini saya nampak banyak pesakit diabetes yang apabila guna Vitex, tiba-tiba tenaga dia semua jadi meningkat. Okay. So sebab tu ramai kadang-kadang saya rasa orang komplain ataupun tulis. Kadang-kadang saya baca orang ni belajar ke tak belajar. Kena doktor-doktor muda ni kan, dia cakap, asal you jual ni untuk semua penyakit, kalau macam tu tutup hospital. Cuba faham sikit the root of illness kan. Orang tak nak faham dia tu. Dia ingat ubat kecil manis tu je kan. Orang kena tengok the root of disease, ataupun akar umbi penyakit. Maksudnya kalau kita boleh settle akar umbi penyakit ni, settle semuanya ke atas-atas tu. Sebab tu satu produk, kadang-kadang satu bahan boleh berkesan kepada pelbagai jenis penyakit. Maka kita bukan merawat simptom macam mana medical buat. Kita merawat punca dia. Yes, kita memperbetulkan punca. So sebab tu dia bagus untuk sakit jantung, dia bagus untuk masalah paru-paru, untuk masalah hati, untuk masalah buah pinggang, untuk masalah immune system, kencing manis, darah tinggi, kolesterol, rampingkan badan, anti-cancer, untuk masalah tulang sendi, untuk masalah migraine, termasuk masalah mata dan juga masalah resedung. Yes, semua bagi saya. Because root of penyakit yang saya cakap tadi, free radical oxidative stress. Nombor 2, chronic inflammation. Nombor 3, apa lagi? Tapi ingat, telomerase atau telomere shortening.
Ini perkara ni. Boleh selesailah masalah dalam badan kita. Campur gaya hidup sihat. Kita selesai ni, lepas tu kita dah belasah astro, tidur, lepas tu makan tak jaga apa semua, tak jadi juga. Okay, so kita kena juga selesai gaya hidup sihat. Okay, ini rumusan apa yang saya cakap tadi. Okay, tengok baik-baik. Ini walaupun nampak sikit, tapi dia punya gist of it is very detailed and lengthy. Bagaimana Phytex membantu pesakit diabetes? Okay, nombor 1, phytonutrients tadi ada yang bertindak boleh mencegah penyerapan gula pun ada. Dia bertindak menurunkan ataupun membantu kawalan paras gula darah. Okey. Azan. Okey, kita berbincang. Insulin yang dirembeskan secara berlebihan semua akibat rintangan insulin yang tinggi. Okey. Ini adalah kontroversi yang berlaku sekarang, yang sebenarnya saya sedang tulis buku, cuma saya belum bersedia lagi untuk mencurahkan segala-galanya kepada orang. Cuma saya akan bayangkan apa sebenarnya yang saya maksudkan. Apa yang saya maksudkan di sini adalah rawatan hospital yang ada zaman sekarang, yang dah digunakan 40 hingga 50 tahun itu, sekarang ni kita dapati sebenarnya adalah rawatan yang salah. Paling bercakap macam tu kan. Lagilah PW datang kan, mampus kita. Dia tonyok lagi. Okay, right. Kita bercerita tentang diabetes. Ini saya ceritakan sikit saja. I just want to share. Because this one I'm writing about. Kita cerita tentang diabetes type 2. Kan? Diabetes type 2 ni adalah 95% pesakit diabetes yang ada di luar sana. Diabetes type 2. Okay? Right? So, diabetes type 1 tu memang malang sekali lah. Mereka tu dah, pankreas dah usah agak susah nak kawal. Okay? Tapi, saya nak cerita tentang diabetes type 2. Siapa pernah dengar insulin? Okay. Apa fungsi insulin? Satu? Untuk serap gula lah, senang. Serap gula dalam sel. Nombor 2? Lagi? Menghasilkan apa? Yelah, serap gula tu dah tenaga. Menghasilkan, kalau gula tu semua dah diserap, dihasilkan apa? Bila gula dah tak pakai kan semua, dihasilkan apa? Tadi bercerita tu, dihasilkan glycogen. Dan glycogen ni adalah gula yang disimpan di hati dan otot sebagai gula simpanan, macam power bank. Okay, bila kita punya energi dah habis, dia akan pakai ini. Dan third, power bank pun dah penuh, disimpan kat mana lagi? So, dia akan simpan di sel lemak. Okey, right. Saya nak cerita tentang anda. Kalau kita faham insulin akan menggalakkan penyimpanan gula-gula berlebihan sebagai sel lemak. Okey, faham tak tu? Faham? Maksudnya selagi ada insulin, boleh tak anda bakar lemak? Tak kan? Sebab insulin, dia akan pegang lemak anda macam ni.
Dia akan pegang lemak anda macam ni. Okey. Dia tak bagi bakar. Sebab dia suruh guna gula ni. Tak guna glycogen ni. Guna ni dulu. Sebab tu orang yang nak kurus, dia kena puasa, intermittent fasting, supaya insulin tak keluar. Bila insulin tak keluar, barulah badan anda boleh bakar lemak. Satu. Okay. Right. Nombor 2, ceritanya diabetes bukan sebab gula tinggi. Diabetes disebabkan oleh insulin tinggi. Nama dia hyperinsulinisme. Yang saya nak cerita ni lah insulinism. Okay, right. What happened? Jadi anda faham, anda boleh faham apa yang saya cerita selepas ini. Ini adalah sel. Kita ada berapa banyak sel dalam badan? 37.3 trilion sel. Okay, anggapkan sel ni macam botol kosong. Oh, tak tahu yang betul saya. Yeah. Okay, right. So, budak-budak yang lahir, anda waktu muda, okay, sel ni kosong. Botol ni kosong. Tapi disebabkan oleh kita kuat makan gula, karbohidrat, okay, kita kuat makan karbohidrat dan kita tak pakai karbohidrat tu sebab kerja kita duk tengok TV, main iPad ni kan, tak pakai, so dia akan simpan dalam sel. Dia simpan. Insulin punya kerja ni kan, dia simpan, 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 penuh. Sudah. So bila penuh, anda rasa sel ni nak terima lagi tak? Dia nak terima lagi tak bila penuh? Dah tak boleh kan? Sebab tu bila penuh, dia akan letak penutup dekat atas kepala. Dah tak boleh masuk, Cik Oi, dia kata. Dah penuh. So, apa yang sound tak boleh masuk tu, dia adalah jenis kilang dalam badan kita yang memproses gula, namanya endoplasmic reticulum. Tak payah hafal, okay? Tapi itulah kilang. Dia dah tak boleh terima dah gula, dah penuh. So insulin dah tak berkesan sebab dah penuh. Dia akan reject. Insulin aku dah tak nak. Di sini namanya ialah, dia panggil nama insulin resistance. Nampak? Setiap sel dalam badan anda dah penuh dengan gula sampai insulin nak sumbat lagi gula dalam sel tu, dia dah tak nak. Sebab tu insulin dah tak berfungsi di sini. Sebab tu namanya insulin resistant. Bahasa Malaysia dia rintangan insulin ataupun ketidakpekaan insulin. Insulin dah tak peka. Faham? Okay, right. So, apa yang berlaku? Pankreas kita, dia geram. Pankreas ni menghasilkan insulin kan? Dia dah hasilkan insulin. Dia tengok tahap gula tinggi lagi sebab dia dah tak boleh masuk kan? Gula tinggi lagi. So, dia kata apa? Aku hasilkan lebih banyak insulin. Dia push lagi. Itu yang dia akan jadi hyperinsulinisme. Maksudnya insulin makin tinggi. Tapi bila tinggi, dia tak boleh sumbat kat sini. Tapi ada satu sel yang boleh terima gula ni. Namanya sel, tak boleh buat kat sini. Ada satu sel macam belun. Dia boleh terima. Namanya sel lemak. So, bila berlaku insulin resistant, simptom yang pertama, dia jadi gemuk.
Sebab insulin yang tinggi akan push semua gula pergi ke sini. Lemak ni dia bukan macam botol kaca. Botol kaca dia tak boleh expand. Ini macam balloon, dia boleh expand sampai satu hari dia pecah terus. Itu yang dia akan menyebabkan keradangan, sebab dia perlu bersihkan remnants ataupun paki-paki sel pecah tadi. Okay. Right. So problem dia sekarang bila sel lemak pada penuh, kan? So insulin yang dihasil itu akan makin tinggi. Dan insulin ni kita tahu dia bersifat keradangan. Dia menyebabkan keradangan juga. Banyak. Kalau anda tengok dalam video saya Hidup Pagi Tanpa Diabetes, saya yang jelaskan berapa simptom-simptom ataupun kesan-kesan daripada insulin yang tinggi. Kesan-kesan daripada insulin yang tinggi. Right. So kalau anda faham macam ni, problem dia, saya tanya balik, adakah problem yang menghasilkan penyakit diabetes ni gula yang tinggi ataupun insulin yang tinggi? Insulin yang tinggi sebenarnya yang menghasilkan diabetes. Problem dengan sains, medical science sekarang, okay, dia rawat tempat yang salah. Contoh, anda ada bisul sini, kan? Ada bisul. Setuju? Okay. So, bisul ni menyebabkan badan anda demam. So, anda makan Panadol untuk selesaikan demam, tapi bisul tu biar. So, bisul tu tak hilang. Tak. Tapi anda punya demam turun. Sama juga macam ni. Anda ada masalah hyperinsulinisme, dia bagi lagi suntikan insulin. Lama-lama turunlah juga gula ni sikit-sikit. Tapi masalahnya dia tak selesaikan. So ini yang saya katakan, orang yang kena suntikan insulin, first kali simptom dia apa? Jadi gemuk. Sebab tu sekarang rawatan ini, dunia kedoktoran dan dunia medical buat tak tahu kenapa. Yes, pharmaceutical nak duit. Benda ni dah establish, dah memberi mereka billion. Sebab orang kencing manis ni, dia punya sakit bukan satu tau. Dia kena potong kaki, dia kena sakit saraf, kena makan vitamin B, kena makan ni. Sebab kencing manis, dia kena makan macam-macam jadi ubat. So dunia pharmaceutical kata, ini lombong duit aku, takkan pernah padamkan macam tu je. So dia bagi rawatan yang salah supaya dia sakit lagi. Pelik tak? Ini yang nak lawan PW ni berat sikit gokil ni kan. Kalau anda tak reti explain. Aduh. Okay, right. Sebenarnya dunia sains datang, tapi diorang buat-buat datang. Pada tahun 2011, okay, telah dijalankan, ini saya dah keluarkan dalam salah satu WhatsApp ni, telah dijalankan dua uji kaki besar dalam dunia, okay, di Australia dan di UK, melibatkan 24,000 pesakit diabetes. 24,000 pesakit diabetes, bukan kajian kecil-kecil. 24,000 pesakit diabetes yang mereka ini dirawat menggunakan metformin, ubat makan, ataupun suntikan insulin, sehingga kan gula mereka turun di bawah antara paras 5 hingga 6 saja. Okay, right. Bila dia follow up pesakit ini, didapati risiko nak kena sakit jantung, risiko nak kena sakit bawah pinggang bukan menurun, meningkat. Tak ke pening. Aku dah turunkan tahap gula, tapi dia punya complication meningkat. So, saintis dah keluarkan dalam artikel tu, dia kata, actually, bila anda turunkan gula saja, dia tak membantu pun pesakit kencing manis. Tapi doktor buat tak tahu. Kenapa dia tak bantu? Sebab
masalah dia belum diselesaikan. Dan ini menyebabkan apa? Keradangan. Keradangan menyebabkan apa? Sakit jantung, rosak buah pinggang, apa benda semua tu. Itu yang dia tak selesaikan sebenarnya. Dan sekarang lagi teruk, sakit kencing manis dia terus cuk insulin. Allah, saya kata kan. So, apa Vitex buat? Bukan saja dia merendahkan kadar gula, tapi dia mengatasi kesan keradangan. Ini yang saya katakan dia banyak membantu. Di samping itu, orang yang makan Vitex ini harus jaga gaya hidup sihat. Kalau dia boleh puasa, intermittent fasting, sampai dia kurus badan dia, dan dia boleh senaman secara apa yang saya selalu syorkan, diabetes dia boleh sembuh. Dan ini dah pun dibuat kajian. Ingat tak, dalam Ada Hidup Bahagia Taman Diri, saya keluarkan satu majalah yang diabetes can reverse. Itulah kajiannya. Dah dibuat. Tapi asal doktor buat tak tahu juga. Itu yang saya geram. Tak mungkin tak disekolahkan ke, dia tak baca ke, dia tak ikut perkembangan ke. Okay. Tapi itulah dia. Okay, right. So, faham sini. Ini saya satu hari bila dah siap benda ni, saya tak tahu macam mana kita nak lancarkan. Tapi sebenarnya kita boleh bantu pesakit diabetes secara ikhlas dengan menceritakan mereka sebenarnya mereka boleh sembuh daripada kencing manis. Okay, yes. Oh, PW. PW ni community doktor-doktor muda yang duk smash saja. Yang jenis Vitex, air longkang lah benda kita. Ya, Malaysia lah. Buka PW lain geram dia baca. Dia hari tu saya kena, ini doktor ikat tepi je. Orang dia cakap saya ni macam doktor tak bertauliah lah kan. Lepas tu ada orang keluarkan CJ saya terus senyap. Lepas tu senyap tu. Okey, tapi tak apalah. Cuma mereka mungkin saya rasa orang doktor muda, mereka baru keluar universiti, baru belajar apa yang diajar, yang disumbat dalam otak mereka, mungkin tak terdedah lagi. Kan? One day diorang kena kencing manis ni, diorang tahulah. Okay, right. Anyway, ini adalah penjelasan. Dan saya tengok Vitex ni bukan saja itu, dia juga boleh mengawal ini apa nama? Dia punya telomerase activator. Dia meringankan beban sel oksidatif sebab dia ada gabungan antioksidan. Dia mengatasi keradangan kronik. Ini benda-benda yang setiap hari kita makan ni. Pernah dengar? Advanced Glycation End Product. Semua benda yang kita goreng berasap, itulah dia. Nah, yang sedap-sedap tu, inilah dia. Yes. Melancarkan aliran darah, memulihkan sel beta pankreas. Ini memang pulih, memang ada kajian bahawa polyphenols boleh pulihkan beta cells. So, ini adalah asal. Kemudian, bila kita dah tahu benda itu berkesan, kita nak dapatkan bahan aktif daripada sumbernya. Macam saya katakan, kita nak dapatkan zentun daripada kulit pokok manggis. Kulit buah manggis. Ada tak orang makan buah manggis? Kulit manggis? Tak ada. Sebab tu kena makanlah bentuk suplemen. Faham? Kemudian kita mempelbagaikan bahan aktif. Ada tak tiap-tiap hari orang makan soursop, manggis, cranberry, bilberry, atau berry-berry lagi kan? Ada tak? Tak ada. Sebab tu kita mempermudahkan orang dapat khasiat daripada pelbagai bahan aktif. Kemudian kita mengelakkan kandungan gula sendiri. Cranberry mempunyai kandungan gula yang paling tinggi. Kalau anda makan pada dos yang efektif, memang kencing manis tu. Okay? Orang boleh makan buah untuk sakit kencing manis, tapi dia kena makan ikut portion sikit. Macam saya katakan, orang kencing manis makan durian boleh, tapi seulas dua sahaja, bukan sebiji dua. Ini sebiji dua yang ditala, seulas dua. Terasa lah. Sekali-sekala.
Okey, sebenarnya saya ada WhatsApp yang panjang. You hantar tu habis cerita. Memang eloknya kita combine. Tapi bila dah nampak dia dah turun, you adjust lah tempat ni. Okey. Dan kalau ada insulin, selalu saya sukakan stop insulin. You can get over insulin just by simple intermittent fasting. Faham intermittent fasting tak? You angguk-angguk ni. Sikit je. Ni nak kurus Farah belum? 4 tahun lepas ni saya tengok, Farah ni. Okey. Sikit je habis, saya cerita dulu masing ya. Mengelakkan kandungan gula semua jadi yang saya katakan tadi, cranberry semua ada gula. Dan faktor usia dan kemampuan badan. Sebab tadi ingat saya kata apa ni? Apabila kita dah meningkat 40-50 tahun, kita punya antioksidan, SOD, glutathione, catalase semua menurun. Habis? Macam nak dapatkan balik? Suplemen lah. Okay, right. So, intermittent fasting. Okay, dengar, siapa nak kurus, saya nak buat tapi tak terbuat-buat lagi je. Tapi Razaf tu nak buat ni, aku dah tak boleh lah. Kejap buat, lepas tu lag balik, kejap buat, lag balik. Itu yang Okey, intermittent fasting pada siapa-siapa yang betul nak kurus, memang boleh kurus dengan kaedah yang paling selamat. Sebab apa? Mengikut kajian, semua yang rancangan kurus badan apa tu? Loser apa? The biggest loser. Semua the biggest loser tu, semua gemuk balik. 99% semua gemuk balik. Sebab tu rancangan tu dah tak ada. Faham tak? Sebab diorang buat salah. Dan saya belajar salah. Dan sebelum ni pun saya ajar salah. Kita beranggapan how to kurus badan ialah satu, kurangkan input dan lebihkan output. Betul? Oh, ini panjang saya cerita sempat ni. Tak dapat. Next time 10 pagi campur 8 jam. 6 petang ialah your last meal. Nak kurus. Okay, 6 petang ialah your last meal. Lepas 6 petang, you cuma boleh minum air sejuk sahaja. Sebenarnya boleh minum air kopi, air teh tanpa gula, tanpa susu. Buah tak boleh. Neutral ke, Radiance ke, Vitae ke, semua tak boleh. Dia kena 0 kalori total. Air kosong. Kena adjust lah, adjust. Jadi kalau nak makan Radiant pukul 9 malam, dia kena makan tengah hari ataupun makan pagi tu pukul 3 petang lah. Dia pukul 12 ke. Ini apa saja paling elok kalau nak kurus lagi cepat. Okay, kita makan 2 kali saja. Okay, kena ingat, setiap kali kita kunyah sesuatu 4 jam kita tak boleh makan lemak. Sebab apa? Insulin ada dalam darah kita, dia kawal lemak. Oh, macam ni dia kawal. Bila insulin tak ada, waktu itulah kita makan lemak. So, orang yang suka kudap memang payah nak kurus. Tahu kudap? Dia kejap-kejap keluar saja insulin naik sikit. Insulin ada macam mana? Kelmak. Dia hormon yang simpan lemak. Okay. Right. Macam ni lah. Nak adjust. Kalau contoh you nak start pukul 12, okay. So you punya last meal is at 8. Okay, satu lagi. Yang nak kurus lagi, waktu pukul 11 pagi ni, ini memang totally your body is surviving on lemak saja, on bakar lemak saja. Waktu pukul 11 pagi ni lah you exercise. Waktu ni kalau you exercise memang betul-betul you bakar lemak. Perut kosong. Air kosong. Bukan within these hours. Within these hours you can eat anything. Di luar air kosong aja. Dia tak teruk macam puasa Ramadan lah. Sebab kita boleh adjust pukul berapa kita nak buat kan. Selama buat bertahun-tahun tak ada hal.
Every day. Dan banyak lagi kajian, sudah belajar ya. Banyak lagi kajian menunjukkan bahawa intermittent fasting atau fasting ini tidak mengganggu kadar metabolisme badan berbanding kalau you makan secara tetap tetapi dia punya kalori rendah. Faham tak? Kalau you makan kalori sikit tapi kerap, ini boleh menurunkan metabolisme. Tapi kalau buat macam ni, dia tak turun metabolisme dan dia tak kacau, dia tak hancurkan protein. Dia tak kacau otot. Kalau waktu puasa, Waktu puasa je lah. salah kan kita bangun sahur, Ha. lepas kita nak makan waktu buka puasa. Ha. Tujuh. Oh, waktu puasa, okey. Waktu puasa kita puasa je lah. Tak payah ikut ni. Kalau waktu tak puasa tu ikut ni, saya rasa saya pun nak start lah. The challenge is actually kadang-kadang saya makan nutrient pukul 11 malam. Ni dah terlajak kan. Saya kadang-kadang makan nutrient pukul 9. Kalau pukul 9 maksudnya saya punya last meal tadi dah terlajak, dah tak jadi. Dia kena betul-betul adjust. Pukul berapa yang nak makan fighter, pukul berapa yang nak makan ni. Tapi kalau orang kecil manis buat ni, saya confirm insyaAllah dia punya gula turun, dia boleh sembuh. Syarat digabungkan dengan senaman. Banyak lagi lah, tidur, stres, itu saya dah tulis dalam satu buku. Tak kita launch lagi, saya launch dan kita sama-sama lah hadapi PW. Okay. Everyday tu waktu tu sama. Tak payah, you boleh adjust bila. Cuma the best ni you makan 2 kali je. Waktu buka pukul 10 pagi, you makan pukul 5 area macam tu. That's so that ada ruang without insulin. Dan satu lagi the best is kalau you follow apa yang saya cakap tadi, iaitu palliative diet. Kalau boleh tak payah makan karbohidrat sangat, fokus kepada sayur. Lemak boleh Sebab tu saintis sekarang dah bagi kita makan telur 2-3 biji sehari kan. Lemak dan protein. Okay. Right. Dah. Habis dah tu. Okay. Baru 2.